perintah Nabi SAW berhubung dengan membaca basmalah. Sebagaimana hadis yang lalu, Samillaha wa kul biyaminik. Dan bacalah bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kamu, tangan kanan kamu. Ini juga hadis yang menceritakan tentang kelebihan, keberkatan seseorang yang membaca bismillah. Bila Nabi SAW pada satu hari menjemput para sahabat radhiyallahu taala anhum yang diundang oleh Sayyidina, yang disebutkan daripada hadis Sayyidina Anas, yang diundang oleh Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim untuk datang pergi menjamu selera. Kemudian Nabi SAW benarkan 10 orang dulu masuk, dan 10 orang, kemudian 10 orang. Tapi Nabi SAW benarkan 10 orang masuk, makan. Nah, tapi Rasulullah kata jangan lupa baca bismillah. Dia pula tengok makanan, Masya Allah, durian musangking ke. Dan tengok warna kuning sedap, tak sok terus masuk mulut. Lupa dah bismillah. Tengok pula makanan, betul, nasi arak, nasi mandi. Allah, sedapnya daging. Empuk molek. Terus ambil terus. Tak ada dah bismillahirrahmanirrahim. Mana keberkatan kita nak dapat? Sebab itu ulama kata bacalah bismillah. Bismillah itulah kullu amri dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajdam. Beberapa riwayat. Setiap sesuatu yang dilakukan tanpa bismillah itu, yang dipandang penting daripada sudut syarak, maka terputus keberkatan. Seperti terputusnya ekor, sepertinya terputusnya anggota badan. Nabi SAW bagi perumpamaan, terputusnya keberkatan seperti ekor yang terputus. Tak ada berkat. Kita nak makan, kita nak keberkatan. Walaupun makan itu adalah sesuatu yang harus. Kita nak makan supaya kita dapat keberkatan daripada makan itu menjadi darah daging pada tubuh badan kita. Bila jadi itu darah daging pada tubuh badan kita daripada benda yang berkat, yang membantu kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita makan benda yang tidak ada berkat daripadanya, macam mana nak bantu kita, nak beri kekuatan? Sebab itu kita jadi malas, makin makan makin malas. Kenapa? Sepatutnya makan itu membantu kita untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa, paling kurang adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada riwayat yang sebelum ini disebut, Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Imam Nawawi, seorang ulama muhaddis, kadang-kadang ada orang datang, dia kata, mana datang pula hadis ni, Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina. Katalah, tanyalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ajar kita baca Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar, kita aman lah. Tak ada masalah. Nak aman yang ini ke, nak aman, tak ada hadisnya. Mana pula tak ada hadis ni, Imam hadis sebut dah. Kuat ke tak kuat ke, terserah kepada orang yang nak beramal. Baik. Begitu disifatkan pula kisah seorang budak bila datang untuk nak pergi makan jamuan, ambil je kena tahan. Datang pula Arab dusun. Arab dusun tu apa? Arab Badui, Arab kampung, Arab pendalaman. Dia nak makan pun kena tahan. Nabi SAW kata apa? Sungguh syaitan itu mencuba menjamah makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jamahnya, jamah ambil. Nak ambil dengan apa? Ambil terus nak makan. Jadi kita nak elakkan makan dengan Cik Tan. Janganlah makan dengan Cik Tan. Makanlah dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar syaitan jamu selera kita, makan dia pun makan sama-sama dengan kita. Kita tak nampak, tak apalah. Sedapnya makan, Allah. Cuba Allah buka hijab ni, nampak ni syaitan tengah duduk makan kita. Agak-agak kita selera nak makan. Kita sebut benda yang jijik pun, tengah makan pun kita jijik lah. Ni pula sebut nama Iblis. Sebut Iblis. Iblis tengah makan kita. Jin-jin yang kotor, yang jahat tu tengah makan dengan kita. Syaitan tengah makan dengan kita. Ada orang, apa sebut tengah makan ni, sebut najis, sebut ni, gelilah, tak boleh makan. Dia baca bismillah ke tak? Syaitan makan dengan dia. Seronok syaitan, sedap ni, steak ni. Baik. Jadi jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Terus sikit lagi. Kami meriwayatkan. Kami meriwayatkan daripada Umayyah bin Mughshi as-Sahabi radhiyallahu anhu, dia berkata,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu sedang alaihi duduk wasallam. Baik. dan Dalam baca hadis ni, jangan kita lupa, ni kelebihan baca hadis Nabi SAW. Bila disebutkan, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini abang saya ketika belajar di Mesir. Beliau awal, di antara awal. Dia kata ada sahabatnya keberkatan daripada pengajian ilmu hadis. Memang beliau ni suka dengan, dan ramai para ulama, bukan ini beliau sendiri yang diceritakan oleh sahabat dia, kerana keberkatan dalam kuliah hadis, pengajian ilmu hadis sering sangat dibaca dengan hadis Nabi SAW, sehingga satu ketika Allah kurniakan, berikan kepadanya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Kerana bila baca hadis Nabi, kita baca siapa ni, kalam siapa ni? Kalam Nabi SAW. Kemudian sebut nama siapa? Sebut Nabi SAW. Kemudian kita selawat untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Kan layak untuk kita dapat melihat Rasulullah SAW. Ya? Baca, biar datang dengan perasaan rindu kasih pada Rasulullah SAW. Baik. Terus ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan seorang lelaki yang sedang makan, tetapi dia tidak menyebut nama Allah, sehingga makanannya tinggal hanya sesuap saja. Maka apabila dia memasukkan ke dalam mulutnya, dia pun mengucapkan Bismillah pada awalnya dan akhirnya. Bismillah ya awaluhu wa akhiruhu. Jadi orang yang makan, ya makan sedap lah. Tadi dah terlupa lah. Tengok hidangan yang melazatkan, yang menggiurkan, langsung kejar, terus serang lah. Macam semut tengok gula, nampak gula terus penuh hurung terus. Dia nampak makanan sedap terus, tanpa bismillah. Tinggal satu lukmah, tinggal satu suapan lagi. Dan lupa pula nak baca bismillah. Sedap sangat makan dah, sampai lupa bismillah. Maka dia pun baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah pada awalnya, dengan nama Allah pada awalnya, dan juga dengan nama Allah pada akhirnya. Baik. Kemudian terus, melihat orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan dia berkata, "Ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu, falamma zakara ismallahi istaqa'a ma fi batnih." Yang maksudnya, dari sejak tadi lagi syaitan terus memakan dengannya, maka apabila dia menyebut sahaja nama Allah, lalu syaitan pun memuntahkan segala makanan yang telah masuk ke dalam perutnya. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Masya-Allah, awal-awal lagi, tapi jangan lupa lah. Awal lagi lah syaitan yang makan, sedap, duduk sebelah. So beritahu awal-awal, tapi akhirnya apa yang dimakan oleh syaitan dia muntah. Tak dapat apa yang dia rasa. Baik. Jadi pengajaran daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dalam apa jua keadaannya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita baca bismillah dengan nama Allah, kata ulama, dengan nama Allah tu kata sambung yang tak ada makna kalau tiada kata yang menghubungkan di antara kata hubung tadi. Kalau kita kata dengan kereta, memang orang tak faham. Dengan kereta faham tak saya cakap? Tak faham kan dengan kereta. Tapi kalau saya kata saya datang ke sini dengan menaiki kereta, faham tak? Ataupun dengan menaiki kereta pun orang tak faham. Tapi datang ke sini. Macam ini juga dengan nama Allah. Apa maksudnya? Aku makan dengan keberkatan, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Sebab itu para ulama mereka dahulukan dalam karangan kitab, tengok daripada awal lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Meminta keberkatan. Aku mengarang, aku menulis kitab ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak makan, bila kita Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita nak makan, aku makan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila minum, Bismillahirrahmanirrahim, aku minum dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah.